Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sekali lagi di channel Ustaz Muhammad Noor. Kita belajar ilmu tauhid. Hari ini anak-anak sekalian, sebelum kita memulakan kelas kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istauda'tuka ma qara'na fardudhu alaina 'inda hajatina ilaih. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita nak belajar tentang khurafah. Apa yang anak-anak faham tentang khurafah? Cuba lihat. Cuba lihat, ada satu gambar dekat situ. Apa tu? Ada apa? Jamu apa? Jamu hantu. Merasai hantu ni ada kuasa ke? Hantu laut. Ada tak hantu? Ada. Hantu adalah makhluk Allah yang tidak mempunyai apa-apa kuasa. Kuasa adalah hak Allah mutlak. Hak Allah mutlak. Tiada ada alai lain yang ada kuasa. Jadi anak-anak sekalian, kita kena lihat. Kita kena lihat apa arti khurafah, supaya kita tahu, kita dapat elakkan sifat khurafah ini. Pengertian khurafah ialah kepercayaan. Percaya, perbuatan, percaya dalam hati perbuatan dengan ni. Dan juga mungkin kita akan jadi perkataan yang karut-karut yang bertentangan dengan syariat pun juga. Okay, tapi sekarang kepercayaan dan perbuatan yang karut, yang bertentangan dengan tauhid dan syariat Islam. Sekali lagi anak-anak, kepercayaan dan perbuatan karut yang bertentangan dengan tauhid. Tauhid ni kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat Islam. Jadi anak-anak sekalian, apabila kita dah mengenai, kita dah tahu pengertian khurafah itu, kita lihat supaya kita lebih faham apa dia itu, ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia orang yang mengagungkan mengagungkan kekuasaan yang bertentangan dengan Islam. Mengagungkan kekuasaan apa? Jin ke? Kekuasaan apa? Kekuasaan apa? Laut ke? Pokok ke? Api ke? Tak. Itu adalah ciri-ciri orang yang khurafat. Berarti kita hanya mengagungkan Allah. Sebab itu kita takbir teteh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengagungkan selain daripada Allah. Kedua, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Melakukan perbuatan yang bertentangan Islam, macam-macam lah. Sembah berhala, hormat kepada berhala, tunduk pada berhala kerana menghormati, kerana dia menganggapkan berhala itu boleh memberi kuasa dan sebagainya. Itu adalah khurafat. Khurafat ciri dia. Antara ada tengok. Antara tengok ciri-ciri khurafat. Kita puja pantai tu, itu ciri-ciri orang khurafat lagi lah tu. Kita tengok apa lagi. Kita tengok. Ciri-ciri khurafat yang seterusnya ialah mengamalkan adat yang bertentangan dengan Islam. Adat-adat yang bertentangan dengan Islam. Apa tu? Bukan tentang dengan adat kita apa? Kita bangun pagi, kita cuci, kita mandi, gosok gigi, ambil wuduk, solat, sembahyang subuh 2 rakaat. Bertentangan dengan Islam apa? Kita tidak mempedulikan solat. Kita tak mempedulikan solat, kita tidak mempedulikan, kita tak heran apa-apa, kita tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kata kalau tak solat pun boleh berjaya, boleh senang seperti orang lain. Itu salah satu daripada ciri dia. Keempatnya, mempercayai kuasa lain selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni kita tengoklah apa yang berlaku kepada kita ni semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berusaha mencari, kita kena berusaha mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga sekalipun. Tengok macamnya sembah berhala,
puja, buat puja-puja dan sebagainya kan. Ni kita kena hindari betul-betul sifat-sifat ciri-ciri khurafat ini. Okey, anak-anak sekalian, kita lihat setelah kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri dia, marilah kita lihat contoh-contoh dia pula. Contoh-contoh yang kita harap dengan kita mengetahui contoh ini, kita mohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan menjerumuskan kita di dalam sifat khurafah. Kerana sifat khurafah ini sangat membahayakan kepada kesihatan akidah kita, yang nanti kemungkinan kalau kita mati tanpa bersifat tanpa terhindar daripada sifat khurafah, menyebabkan kita tidak diakui sebagai agama Islam. Kita terkeluar daripada agama Islam, kita minta simpang, wal-iyazubillah. Jadi anak-anak sekalian, ini kena jaga betul-betul. Jauhi sifat khurafah sungguh-sungguhnya. Kerana bila kita jauhi sifat khurafah, maka kita tetap mengagungkan, mengakui bahasanya Allah yang Esa, Allahus Samad, Allah yang tempat pergantungan, tempat kita memuja dan memuji, yang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap hari. Jadi supaya tidak membatalkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, contoh dia memuja pokok untuk mendapat hajat. Contohnya puja pokok, dapat hajat. Macam-macam lah nak buat hajat, dapat hajat macam mana, macam nak minta jauhkan daripada bala dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita solat hajat 2 rakaat, angkat tangan pada Allah, mohon pada Allah, adalah lebih baik kan. Tak perlu modal-modal apa pun, angkat tangan minta tolong. Allah sentiasa mendengar, Allah sentiasa melihat. Jadi apa yang kita minta pasti Allah perkenankan. Tapi Allah tak perkenalkan, Allah memperkenalkan doa kita tu mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan pasti kita yakin Allah pasti akan mengabulkan doa kita, permintaan kita. Kalau dia tak bagi di dunia, dia pasti akan bagi di akhirat. Kejayaan, balik ke kampung akhirat yang lebih kekal, lebih abadi, lebih gembira, lebih seronok di kampung akhirat. Okey? Keduanya memuja kubur. Contoh memuja kubur kan. Tengok ni, puja apa? Puja pokok. Jangan sekali-kali pokok ni besar macam mana pun dia tak ada kuasa. Kita nak tebang-tebang lah. Okey? Keduanya memuja kubur. Jangan kita puja kubur. Tengok puja kubur keramat ke apa, tak keramat ke. Kita kalau boleh ziarah kubur, tapi ziarah kubur orang soleh, kubur Nabi kita SAW, tujuan untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita mengagungkan orang soleh, bukan kita nak mengharapkan supaya orang soleh dengan karamah orang soleh itu dapat memberi manfaat kepada kita. Tak. Kita hanya dah harap kita dengan kita menziarahi kubur, berdoa, minta Allah ampunkan, kita lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat macam mana pun kita tengok dah pasti akan mati. Okey, kita akan mati. Okey, jadi kena ingat begini. Jangan sekali-kali melakukan perkara-perkara khurafat dalam kehidupan kita. Okay, contohnya ni lagi yang mandi safar. Sekarang ni dah banyak orang tak melakukan perkara ni. Tahun 80-an, 70-an, 60-an dulu banyak orang mandi safar untuk membuang sial. Jadi apa-apa sahaja perkara-perkara yang kita lakukan tujuan untuk membuang sial, membuang celaka yang berlaku kita ni, tanpa kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah ciri-ciri khurafat atau contoh-contoh khurafat. Contohnya yang banyak berlaku di zaman sekarang, contohnya saya rasa mandi bunga untuk mendapatkan jodoh. Mandi bunga untuk mendapatkan jodoh. Kalau mandi bunga untuk mendapat akar bunga tu seri hanya untuk menyegarkan badan seperti biasa, tak ada masalah. Tapi tujuan mandi bunga tu untuk mendapatkan jodoh, kita buat ritual-ritual yang tertentu. Ini merupakan satu contoh khurafat yang kita minta jauh. Ni contoh dia mandi safar zaman dulu buat. Sekarang dia tak berlaku dah. Ini kita kena lihat, kita minta simpang lah, kita jauhkan. Mandi bunga tak ada masalah. Bunga ni boleh menyegarkan kita, tapi bukanlah kerana mandi bunga itu mendapatkan sesuatu kebaikan kepada kita. Tidak, Allah saja yang akan memberi kebaikan kepada kita. Itu yang kena contoh. Jadi kita lihat, kalaulah kita kenapa kita mempelajari
ilmu pengetahuan tentang khurafah dan tahu ciri-ciri dia, dan tahu akibat dia, supaya kita jauhi daripada sifat-sifat ini, daripada kesan-kesan ini. Pertamanya, kita membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyemutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita hanya mengagungkan Allah, tapi kita mengagung selain daripada Allah, menyebabkan Allah murka dan kita tak mengaku kita sebagai hamba, dan akhirnya dengan sebab itu Allah campakkan kita dalam neraka, neraka dia. Jadi kalau kita dah tak minta daripada Allah, Allah dah janjilah siapa yang taat pada dia akan diberikan ganjaran pahala yang sangat besar. Tapi siapa yang syirik, Allah akan tidak mengampunkan dosa dia, akan campak dalam neraka. Dah janji dah bagi tahu lah kepada kita. Tapi kita ni degil. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang degil. Okey. Keduanya, dah dimurkai Allah. Pastilah Allah dan Rasulnya tidak suka. Allah dan Rasulnya tak suka, dimurkalah. Berlakunya kemungkaran dan kerosakan dengan sebab kita memuja pantai. Tengok berlaku dalam sejarah baru-baru ni, di sejarah dunia kita lihat bagaimana orang muja pantai, berlaku berlaku bencana, bala bencana sangat besar, berlaku tsunami, kerana Allah tidak suka kita menyemuti Allah Subhanahu Wa Taala. Akan berlaku kemungkaran dan kerosakan. Ini kita minta jauh. Dan bila orang melakukan khurafah ini, dia tak percaya pada Allah, dia akan melakukan sesuka hati dia dan menyebabkan berlakulah kemungkaran. Tapi kalau orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan kemaksiatan, maka semua orang akan bahagia. Tak kira apa bangsa, apa agama sekalipun. Okey, khasnya kita agama Islam ialah yang memelihara keadilan, yang menjaga keadilan, yang menjaga keharmonian. Jadi cara kita kena jaga. Baik anak-anak sekalian, cara menghindari khurafah. Kena usaha sungguh-sungguh dengan sepenuh jiwa dan hati untuk menghindari sifat khurafah ini. Khurafah ini sangat membahayakan kesihatan akidah kita. Jadi kita berusaha sungguh-sungguh. Antaranya ialah kita melakukan amalan soleh. Berkawan dengan orang-orang yang soleh, buat benda-benda yang baik, jangan buat perkara-perkara yang buruk. Kerana sekarang ni kita kena tahu, memang kena jelas, al halalul bayyinun wal haramul bayyinun wa haramul bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu juga jelas. Jadi anak-anak, kita kena buat yang baik-baik. Kita memang benda Islam ni mudah. Mudah sangat-sangat. Perkara-perkara kehidupan harian sahaja. Tahu yang mana baik dan mana yang buruk. Yang mana baik kita buat, yang mana buruk kita hindarkan. Anak-anak sekalian, okey, itu lihat. Jadi mengkaji sentiasa Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya kalau paling mudah pun kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Allah Esa. Esa perbuatan dia, esa kuasa dia, esa zat dia, esa apa af'al dia, sifat dia. Allah Maha Kaya. Allah lah yang Maha Kaya. Tidak ada lagi makhluk lain yang kaya. Allah Maha Berkuasa. Tidak ada lagi selain daripada Allah yang lebih berkuasa. Semuanya Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu kaji Al-Quran. Banyak nanti anak-anak carilah, kata sampai masa nanti, sampai ketika anak-anak sambung pelajaran, maka inilah kita kena usaha. Jangan tinggal sekali-kali pelajaran agama. Walau apa bidang sekalipun kita tuntut. Kita belajar. Agama ni sangat mudah, dan agama ni kita jangan payahkan, dan kita belajar setiap masa. Mana semua tempat ada, di masjid ada, di surau ada dan sebagainya. Kita boleh belajar setiap masa. Mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ingat, sentiasa bertakwa pada Allah. Hari Jumaat bagi anak-anak lelaki, setiap hari Jumaat imam menegaskan kepada kita takwa, takut kepada Allah. Hanya pada Allah kita takut. Takut pada Allah, kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takut pada Allah, kita jauh tak mempedulikan apa hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, betul-betul tu. Kena ingat. Jom beramal soleh. Kita beramal soleh sentiasa. Selalunya kematian orang, kita kata, semoga-moga masuk di dalam kalangan orang-orang yang soleh. Kita doa kita tu kena jagalah doa tu, dan kita
Kena doa diri kita. Doa diri kita juga supaya sentiasa berada dalam keadaan orang yang soleh, dan menjauhi segala perkara yang mendorong kepada perkara-perkara khurafah. Sangat kita kena cuba jauhi sungguh-sungguhnya. Yang kita tahu puja pantai, kata pokok, perkara-perkara kata tunduk hormat kepada patung dan sebagainya, dan mempercayai selain daripada Allah lebih berkuasa, selain daripada Allah lebih berkehendak daripada Allah. Itu perkara-perkara yang khurafah. Jadi kita jauh sungguh-sungguh. Mudah-mudahan anak-anak kita berjaya dunia dan akhirat. Yang tu penting, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Ini tuntutan Islam, ini tuntutan Nabi SAW, ini tuntutan Allah kepada kita supaya kita sentiasa berjaya di dunia dan akhirat. Okey anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita berjumpa di lain pelajaran, di lain waktu, di lain tajuk. Mudah-mudahan kita sentiasa berjaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.